Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Warahmatullahi. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi khabar? wabarakatuh. Apa khabar Waalaikumsalam cikgu. Khabar baik. Ya, makan dah? Alhamdulillah, khabar baik Ustaz. Cikgu. Dah 70 orang semua masuk dalam ni. Hari ni kuliah kita pendek sikit lah. Tapi selebihnya antara kamu dan juga kumpulan, maknanya masing-masing akan ada kumpulan sendiri. Jadi satu kumpulan 2 ke 3 orang. Jadi kita akan buat projek berkumpulan lah. Ya, untuk segala apa yang kamu belajar pada semester ni sampailah ke minggu terakhir, minggu depan kan. Maka kamu akan buat projek berkumpulan yang mana hasil akhirnya adalah poster. Jadi kamu akan buat poster projek kamu. Mana kamu akan bila buka balik sekolah esok, 2 minggu sebelum exam kan. 2 minggu sebelum exam tu kamu akan 2 minggu sebelum exam tu kamu akan 2 minggu sebelum exam tu kamu akan buat persembahan poster tentang projek kamu. Okey, soalan insyirah kumpulan tu cikgu tentukan atau kami bentuk sendiri? Ya, kamu yang bentuk sendiri. Sebab saya tak tahu kamu nak berpasangan dengan siapa. Kalau antara lelaki perempuan pun saya tak kisah, okey aja, lebih seronok mungkin. Kalau perempuan-perempuan, lelaki-lelaki saja pun okey, mana-mana saja, janji projek berjalan dengan lancar. Lagi soalan? Sementara kita tunggu sahabat-sahabat lain. Cikgu, saya nak tanya. Ikut kelas yang baru cikgu? Ya, ikut kelas yang baru. Saya minta maaf, saya tak tahu kelas lama kamu, kelas baru kamu, tapi baru-baru ni saya pun baru tahu yang kelas kamu dirombak, ada berapa kawan akan berpecah, jadi ikut ni lah. Jadi buat kelas ikut buat kumpulan mengikut kelas yang barulah. Lagi soalan? Cikgu, satu kumpulan tak kisah berapa orang? 2 hingga ke 3 orang. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Sama. Okey, ada yang nak tanya apa-apa? Tanyalah. Sementara boleh bertanya. Memang ikut kreativiti sendiri cikgu? Okey. Projek yang kamu nak buat tu projek pembinaan aplikasi. Dia ada 2 teknik yang kamu boleh gunakan, iaitu satu, kamu tengok benda tu memang masalah daripada dulu sampailah sekarang dan kamu yakin dengan aplikasi yang bakal kamu bina dia akan jadi satu pemudah cara ataupun dia akan memudahkan kehidupan kamu. Satu. Yang kedua, kalau kamu nak projek menggunakan kreativiti sendiri pun boleh, tapi sebolehnya dapatkan permasalahan kajian. Maksudnya ada masalah, kamu selesaikan masalah tu. Jadi kamu akan menggunakan kreativiti kamu dalam menghasilkan aplikasi tersebut. Tapi aplikasi tu tak dihasilkan pada semester ini ya. Aplikasi tersebut akan dihasilkan pada semester kedua. Jadi tak perlu risau pasal coding-coding apa semua tu, sebab kamu takkan buat, kita takkan buat benda tu online. Kita akan buat benda tu bila komputer ada di depan kamu. Okey, next. Soalan?
Okey, untuk hari ini kita akan buat satu contoh. Saya akan tunjukkan satu contoh macam mana kita nak mereka bentuk framework atau rangka kerja framework aplikasi. Alamak, aplikasi ni dah bahasa Inggeris. Saya dah salah pula. Okay, kita akan macam mana kita nak buat framework tu menggunakan catak alih sahaja. Ya. Catak alih je. Kan tingkatan 2 itu kita dah belajar catak alih kan? Ingat tak? Jadi satu kumpulan berapa orang? Okey, Hazmi, satu kumpulan boleh jadi 2 ke 3 orang. Ya, kalau 2 orang dia nak accept seorang lagi pun boleh, ataupun kalau dia seorang tak ada grup, carilah grup, formlah satu kumpulan pergi ke 3 orang. Jadi saya rasa 2 ke 3 orang tu relevan lah. Alright. Sebenarnya saya tak sabar nak tengok korang punya creativity tau dalam menghasilkan satu framework aplikasi tau. Saya memang tak sabar sebab saya rasa setiap kamu semua mesti unik. Korang unik semua ni. Bila kerja berkumpulan lebih seronok sebab apa? Kita akan ada masing-masing ada kreativiti sendiri, masing-masing ada kepakaran sendiri, masing-masing ada idea yang menarik kan. Jadi bila kita combine, kita akan dapat menghasilkan satu benda yang wow, ada wow factor kat situ, kat aplikasi kamu. Dan untuk pengetahuan kamu semua, aplikasi-aplikasi kamu kalau katakanlah dapat disiapkan, ada rezeki, insyaAllah kita akan majukan projek kamu ni ke dalam pertandingan-pertandingan yang bakal diadakan. Kan, dengan bimbingan saya, insyaAllah kamu boleh, kamu akan, insyaAllah lah, kita boleh majukan produk kamu ataupun projek kamu ke pertandingan-pertandingan yang relevan, yang akan diadakan. Saya tak tahu, kadang-kadang tu pertandingan tu dia buka tiba-tiba, lepas tu dia tutup tiba-tiba. Jadi kalau kamu tak bersedia dari segi, let's say tak bersedia dari segi dokumentasi kan, jadi kita dah terlewat lah, macam nak masuk baru tergigih-gigih nak. Kita tak nak tergigih-gigih untuk siapkan projek-projek tu kan. Dah lah, dokumentasi tak siap, apa ni, aplikasi tak buat-buat kan. Kadang-kadang tu kita ada idea tapi kita tak dokumentkan. Dia sebelum kita hasilkan aplikasi tersebut, biasanya kita akan dokumentkan elok-elok, kita akan buat framework dia, kita akan buat design dia. Jadi bila kita dah buat design apa semua, kita dah buat dia punya laporan. Belum buat aplikasi tapi kita dah siap laporan dah. Maknanya half kita punya tugas dah selesai. Maknanya kita tinggal nak hasilkan satu mock ataupun satu demonstration ataupun satu dia tak perlu satu aplikasi yang sempurna, tapi dia cukup sekadar satu mockup ataupun mockup dalam bahasa Melayu apa ya? Ada idea tak mockup? Mockup bahasa Melayu apa ya? Gambaran, mockup. Olok-olok cikgu. Olok-olok cikgu. Olok-olok dia satu prototype. Ya, bukan model ataupun prototype. Maknanya dia tak sempurna tapi idea kamu dapat diterjemahkan dalam bentuk prototype. Bila prototype tu, aplikasi tu taklah nampak ada fancy gambar dia ataupun ada interface yang sangat cantik, sangat moden kan. Tapi dia dah ada menu, dia ada proses dia berjalan seperti yang kita rancang. Maka itu adalah satu produk yang boleh kita ketengahkan, boleh kita kedepankan untuk kita hasilkan, untuk kita masuk mana-mana pertandingan ataupun untuk kita
showcase dekat mana-mana conference ke ataupun mana-mana biasanya kita akan buat expo ke kan. Jadi itu benda-benda yang akan korang buat insyaAllah, dan benda tu mesti seronok lah. Sebab apa? Korang dah bersedia. Okey, macam mana kita nak mereka bentuk? Kita nak design framework aplikasi kita. Saya cakap BI senang sikit. So macam mana kita nak design framework aplikasi kita. Okey, first kali saya beritahu ya, dalam kamu nak menghasilkan framework ya, ada beberapa perkara yang kamu perlu kamu perlu tahu. Ada, kalau saya senarai kat sini ada 4 ya. Hanya 4, itu keperluan utama, apa yang kamu perlu dalam kamu nak design tu. Kemudian yang kedua, kamu nak design benda tu, kamu nak design ikut kepala kamu ke ataupun ikut kehendak pengguna. Ini pun topik yang menarik. Kalau ikut kepala kamu, bakal keluarlah interface yang cecah marba. Tapi kalau ikut kehendak pengguna nak macam ni, dia ada keperluan dia. Jadi kamu kena fit, kamu kena feel, kamu kena penuhi keperluan pengguna tersebut. Kemudian bila kamu dah dapat okey, kamu dah senaraikan semua kehendak-kehendak pengguna tu, kemudian kamu pun bangunkan model cadangan ataupun prototype. Macam mana kamu nak guna carta alih, macam mana untuk kamu bangunkan prototype tu. Kemudian bila dah bangunkan prototype tu, kamu dah design prototype tu, kemudian kamu tengok balik, adakah persoalan kajian, objektif kajian kamu dengan jangkaan hasil akhir tu, maknanya prototype kamu tu menepati keperluan projek. Kalau tak menepati keperluan projek, maka kamu perlu revise balik. Mana kamu perlu tengok balik apakah yang tak kena, bahagian mana yang tak kena, bahagian mana yang tak bersambung. Okey. Dalam kita nak design tu, maknanya keperluan utama tu kamu kena, biasanya untuk sains komputer kamu kena kenal pasti sumber data. Sumber data ni maknanya macam mana, bila kamu nak hasilkan satu benda, kalau kamu kata kamu nak buat satu benda ikut kreativiti sendiri, adakah kamu nak hasilkan tu melalui pemerhatian kamu, ataupun kamu buat satu borang survey, tinjauan kan, ataupun kamu pun pergi interview ataupun temu bual pengguna-pengguna yang berkenaan. Maknanya sebagai contoh kita, let's say kita buat GrabFood tempoh hari. Sebelum GrabFood tu aplikasi GrabFood tu dicipta, mestilah dia orang buat pemerhatian. Mesti dia orang buat pemerhatian, maknanya apa tau? Dia orang perhati kan, bisnes orang ni kan, kalau dia masak sedap tapi sales dia tak pergi jauh. Sebab apa? Sebab dia tak dikenali, tak ada aplikasi yang boleh mengketengahkan produk dia. Dan juga maka dia pun pergilah buat tinjauan kan, pergi kat survey dekat kedai-kedai kampung-kampung, kedai-kedai macam-macam kampung ni kan. Dia pun dia tanya, makcik jual berapa sebulan, makcik rasa makcik boleh pergi jauh ke dengan produk makanan makcik ni, makcik rasa masakan makcik sedap ke, ramai orang datang cakap puji sedap ke, harga makcik berapa, harga makanan tu berapa kan. Itu adalah tinjauan tu, survey yang kamu buat. Mereka pun kamu buat satu form, satu borang survey, yang mana borang survey tersebut akan diisi oleh peniaga. So GrabFood dia buat survey, dia buat pemerhatian, dia buat survey, lepas tu pun dia buat juga interview, dia temu bual, buat sembang-sembang lah kan, sembang-sembang tanya, abang rasa abang punya burger ni boleh pergi jauh tak? Ada tak orang beli pukul 2 pagi, 3 pagi? Ada tak? Jadi bila kedai burger, kadang-kadang tu kalau kita nak bertanding dengan McDonald ataupun Burger King kan, kedai burger kat kampung-kampung sebenarnya lagi sedap daripada Burger King dengan McDonald, betul tak? Kan? Setuju tak? Betul. Tapi masalahnya
Masalahnya lepas tu harga dia pula lagi murah daripada harga Burger King dengan McDonald kan. Masalahnya tak ada orang nak introduce saya punya burger. Tak ada orang nak ketengahkan produk dia. Jadi itu adalah data-data yang kamu perlu perolehi sebelum kamu buat buat aplikasi tersebut. Dan data-data yang kamu perolehi sendiri adalah sumber prima, sumber pertama. Maknanya kamu yang cari sendiri data tersebut. Boleh juga jadi kamu dapat daripada sumber sekunder atau sumber kedua. Sebagai contoh, kamu baca kat paper, surat khabar, dia kata, masalah usahawan makanan SME Small Medium Enterprise ni adalah tidak diketengahkan ke peringkat yang lebih umum ataupun lebih besar, maknanya peringkat nasional ataupun peringkat adalah tempatan lah, ataupun secara rupanya orang kebenci pun tak tahu kita ada produk rendang maman. Orang kebenci pun tak tahu rupanya kedai tu masak sedap rendang maman dia. Tapi bila surat khabar dia keluarkan kenyataan-kenyataan tersebut, ataupun ada satu artikel-artikel dalam majalah-majalah bisnes ke, dalam majalah Mara ke, laporan kewangan, laporan bisnes Mara ke, itu adalah sumber sekunder. Maknanya kamu tak pergi pun buat survey, tapi kamu tahu masalah tu wujud dengan hanya membaca surat khabar ataupun majalah ataupun laporan-laporan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu. Itu adalah sumber sekunder. Maknanya, let's say orang tanya kamu kan, kamu nak ciptakan apa yang projek kita minggu lepas, diet, aplikasi diet untuk kanak-kanak di musim PKP. Kan, bila dia datanglah yang penonton ataupun orang yang datang tengok kamu punya exhibition, kamu punya poster kan, dia pun tanya, macam mana kamu tahu ada masalah ni ya? Jadi kamu nak cakap macam mana? Macam mana kamu tahu? Saya main teka-teka je. Boleh ke macam tu? Boleh ke? Saya main teka-teka je masalah ni, cik. Boleh ke? Tak boleh. Tak bisa. Tak boleh. Nampak tak profesional lah kan? Ya boleh, tapi nampak tak profesional. Kalau kamu sekat sembang-sembang orang kampung boleh lah cakap macam tu. Tapi bila kamu cakap dengan orang-orang luar ni, orang-orang yang datang nak tengok kamu punya poster, kamu punya persembahan ni, dia orang yang datang tu biasanya orang-orang yang intellectual. Jadi bila orang intellectual ni dia nak jawapan yang intellectual, yang profesional. Jadi kamu sebagai pelajar tingkatan 4 dah 16 tahun dah matang, dah 4 tahun balik, maka kamu pun akan cakap, masalah ni kami dapat tahu daripada pemerhatian. Kami buat beberapa perhatian, jadi kami berkongsi-kongsi pendapat bersama kawan tingkatan 4 dan kami pun buat satu survey. Kami buat satu survey, rupanya hampir 80% daripada kalangan kami memerlukan aplikasi ini. Jadi jawapan tu lebih tuntas, lebih sedap didengar berbanding dengan saya main teka-teka je masalah ni, cik. Nampak tak? Ada beza kan? Perasan tak? Perasan tak ada beza? Perasan. Lebih meyakinkan. Lebih meyakinkan. Lebih confident dengan apa yang kamu kaji, betul tak? Betul tak? Confident. Betul. Cikgu. Ataupun kamu cakap kami ada terbaca isu-isu ni dekat surat khabar. Jadi surat khabar kami ada terbaca isu-isu ni dekat surat khabar. Jadi surat khabar satu artikel tu menyatakan bahawa terdapat satu keperluan untuk membantu remaja-remaja yang
belajar di rumah untuk menyediakan makanan kepada adik-adik mereka, makanan yang bernutrisi ataupun makanan yang seimbang, kerana ibu bapa mereka bekerja. Jadi tiada orang yang menjaga disebabkan oleh kekangan ekonomi sekarang ni, anak-anak sekarang taska pun tak dibuka, maka adik-beradik sendirilah yang menjaga ataupun abang-abang kakak-kakak lah yang menjaga adik-adik. Maka ada satu keperluan yang menyatakan bahawa makanan seimbang perlu disediakan, mudah disediakan untuk remaja supaya dapat memberi makanan seimbang pada adik-adik mereka. Nampak? Jadi bila kamu cakap macam tu, secara tak langsung orang yang dengar tu akan rasa kagum. Wow, ini adalah satu benda yang penting. Ini adalah satu benda yang sangat-sangat penting, sangat-sangat memberi manfaat ataupun banyak kegunaannya, ataupun memberi sangat-sangat memberi kebaikan yang sangatlah. Maknanya kalau kamu buat ni, bukan saja kamu dapat cipta satu benda, malah kamu akan dapat pahala kerana menyediakan satu sistem yang membantu masyarakat. Pahala untuk kita kejar. Duit datang kemudian, pahala kita kejar dulu. Itulah namanya fardu kifayah. Kalau tak ada orang lain buat, kamu yang kena buat. Itulah fardu kifayah, betul tak? Fardu ain macam mana fardu ain? Fardu ain semua orang kena buat. Setiap individu. Setiap individu kena buat. So fardu kifayah ni, siapa yang nak gantikan, siapa yang nak buat sistem ni? Nampak sistem diet. Betul. Kamulah. Kamulah, bukan orang lain. Kamu yang belajar tinggi ni, yang duduk dekat MRSM, dah bakal masuk ke Menara Gading kan. Kamulah yang akan buat aplikasi-aplikasi tersebut. Di samping menjadi doktor, maka kamu juga ada idea untuk menghasilkan aplikasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Okey. Right, kamu dah tahu sumber data kamu, maknanya kamu dah tahu macam mana masalah tu timbul, siapa yang kamu nak perlu, maknanya kamu dah tengok berdasarkan pemerhatian kamu dah nampak masalah, dan kamu dah buat tinjauan atau kamu buat survey dan kamu dah buat temubual. Maknanya masalah tu confirm ada wujud dan keperluan tertentu, keperluan pengguna, kehendak-kehendak pengguna dah ada. Maknanya pengguna nak macam mana? Oh, saya nak sistem diet untuk anak adik saya yang 5 tahun. Oh, saya nak sistem yang pemakanan yang mana saya nak key in je apa yang barang-barang ada kat rumah tu. Kemudian sistem tu akan recommend makanan yang boleh dibuat sekian. Itu pun bagus juga tu. Okey. Alright, sekarang masuk tajuk kedua, analisa kehendak pengguna. Okey, macam mana kamu nak analyze users preferences ataupun users need. Jadi balik pada macam mana kamu dapatkan data tu. First kali kamu kena tahu matlamat, iaitu kamu kena faham sebaik mungkin tentang pengguna, tentang tugas mereka dan juga konteks penggunaan. Okey, balik pada cerita diet tu, penggunanya adalah siapa? Remaja. Kamu semualah. Okey, aplikasi ni untuk remaja sebab aplikasi tak sesuai untuk orang tua. Orang tua ni macam-macam idea, macam-macam akal, tapi untuk remaja. Basic. So tugas apa yang remaja ni nak buat? Tugas dia nak menyediakan makanan seimbang. Menggunakan barang-barang yang sedia ada di dapur mereka. So konteks penggunaannya adalah untuk menyediakan makanan seimbang untuk kanak-kanak, untuk adik-adik yang umur sekian. Okey, jadi kamu pun bila kamu nak buat analisa pengguna ni, kamu kenalah kumpulkan data kan sikit. Kamu kena buat survey sikit kan. Jadi kumpulkan data dan kamu pun buat analisis data. Okey, data menyatakan kamu buat kumpulan data tu, kamu pergi survey. Dapat. Bila kamu survey, tingkat 4, kawan-kawan kamu semua kan, dia kata, okey, aku ada adik 5 tahun. And mostly ataupun 80%
mempunyai adik bawah umur darjah 1. Maknanya makanan yang sesuai untuk bawah 6 tahun ke bawah ni dia special tau. Dia tak boleh kamu bagi makan makanan yang keras-keras kan. Jadi apa yang kamu boleh buat, mungkin bubur kan, bubur sayur. Bubur pun tak apa, bubur pun ada macam-macam jenis. Macam-macam jenis bubur yang mana sesuai untuk anak-anak 1 tahun hingga ke 6 tahun. Dan mesti sedap. Kalau tak sedap, adik-adik tak makan kan. Jadi itu adalah proses pengumpulan data dan analisis data. Mana kamu analisis data dan kamu dapati, kita perlu tekankan aplikasi sistem pemakanan diet, sistem diet seimbang ni untuk 6 tahun ke bawah sahaja. Kita tak payahlah kacau budak-budak darjah 1 sampai darjah 6. Itu kalau kamu buat kumpul data pula, kalau kamu jumpa budak-budak adik-adik dia orang ni bukanlah bawah 6 tahun, kebanyakannya darjah 1 sampai darjah 6. Pun begitu, mestilah diet dia lain, berbeza daripada kanak-kanak 6 tahun ke bawah, betul tak? Kan adik darjah 1 pada darjah 6 kamu tu pun bagi makan bubur je hari-hari kan. Pening juga budak-budak tu, betul tak? Betul tak? Kan? Sian dia kan. Jadi kita bagilah option kan. Hari ni kita makan kari ayam, esok kita makan sup, lusa kita makan laksa, tulat kita makan sup ekor, apa tu? Jumaat kita makan sup gearbox. Tu dia. Alright. Okay. Fungsi. Okay, fungsian ya. Bila kamu nak bila salah satu analisis kamu mestilah melibatkan fungsian ya. Sistem tu nak output dia apa? Apakah fokus utama dia? Jadi output sistem tu nak buat apa? Sistem tu nak calculate ke? Sistem tu nak recommend ke? Sistem tu nak terus cadangkan ke? Kan? Sistem tu nak buat apa? Jadi benda-benda ni adalah berkaitan dengan keperluan pengguna. So kalau sistem tu cakap, kalau kamu punya analisis data kamu dapati, rupanya budak-budak hasil survey kamu kanak-kanak adalah antara darjah 1 sampai darjah 6. Adik-adik kamu darjah 1 sampai darjah 6 je, tak ada adik kecil lah. Maka sistem tu akan recommend, mungkin sistem ni boleh recommend sistem ni akan recommend menu yang berbeza pada setiap hari, yang mana mudah dilakukan oleh remaja, oleh kamu. Jadi waktu tu kamu tahulah nak setkan sistem kamu ni akan keluarkan apa output dia. Resepi ke, ataupun resepi bergambar ke, ataupun dia terus cakap hari ni wajib makan ini. Nampak? Itu adalah antara benda yang sistem kamu tahu. Sistem kamu akan keluarkan apa. Then data apa yang jenis data yang perlu disimpan. Data yang perlu disimpan seperti data yang perlu disimpan, saya beri contoh data mungkin umur kanak-kanak ke, ataupun menu ke kan, menu ke ataupun resepi ke, itu adalah data-data yang perlu disimpan dalam sistem. Macam mana data tu disimpan? Kamu boleh gunakan database ke, ataupun kamu boleh gunakan notepad ke, ataupun keluarkan satu skrip ke. Dia apa-apa pun boleh. Kita kalau sistem tu tak terlalu besar, tak perlu pakai database. Kita just pakai kita dah key in siap-siap lah menu kan. Jadi taklah besar. Sebab tak besar, kita boleh key in siap-siap. Maknanya tak makan memori yang besar. Lepas tu persekitaran ataupun konteks penggunaan. Persekitaran atau konteks penggunaan ni contohnya adalah kamu nak buat apa? Web based ke? Kamu nak buat aplikasi Python ke? Kamu nak guna web based Python, ataupun guna web app, bukan aplikasi handphone kan? Aplikasi handphone ke kan? So dia tekan je button-button tu, lepas tu hari ni menu sekian-sekian. Itu adalah persekitaran yang kamu perlu tahu. Maknanya kamu kena ambil tahulah, antara responden yang jawab survey kamu tu, dia orang guna handphone ke kat rumah.
Ataupun dia tak ada handphone kat rumah, dia guna kertas je kat rumah. Ataupun dia ada laptop kat rumah, dia guna komputer saja kat rumah. Faham tak? Jadi bila konteks, bila kamu dah tahu benda-benda tu, kemudahan-kemudahan tu, maka kamu pun boleh tentukan konteks penggunaan sistem kamu. So, siapakah pengguna? Siapakah pengguna sistem kamu tu? Kamu kena kelas pastilah. So, kalau penggunanya pakar ataupun doktor pakar, macam kamu semua ni, maka mestilah aplikasi tersebut sedikit bukan complicated tau, dia sedikit detail, mesti detail. Ataupun kalau kanak-kanak kan, bahasa, lenggok bahasa dia mudah difahami. Jadi bila kamu dah kenal pasti pengguna kamu, maka kamu boleh tentukan penggunaan bahasa, penggunaan interface. Kalau interface yang complicated ni, orang dewasa, pakar bolehlah faham kan, tapi kadang-kadang tak faham. Jadi bila dapat benda-benda ni, bila kamu dapat analisis siapakah pengguna tu, maka kamu boleh tentukan perkara-perkara tersebut. Dan apakah faktor-faktor yang akan mempengaruhi sistem tersebut. Okey, faktor-faktornya mungkin persekitaran, ataupun ada internet ke tak ada internet ke, boleh guna sistem ni, tak kisah. Ataupun pengguna tu pengguna jenis kasar ke, pengguna jenis lembut-lembut ke, pengguna jenis malas-malas ke. Jadi bila pengguna malas, sistem tu ada tapi tak support dia. Jadi kamu kena ubah sikit ada bahagian-bahagian tertentu supaya pengguna malas pun akan guna sistem kamu. Jadi kebolehgunaan, boleh guna ke tak boleh guna untuk remaja, boleh guna ke tak boleh guna untuk dewasa. Dia antara perkara-perkara yang akan mempengaruhi penggunaan sistem tersebut. Biasa tak kamu rasa GrabFood tu, orang yang umur 60 tahun boleh guna ke tak boleh guna? 60 tahun ke atas. Boleh. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Okey, kenapa dia boleh? Sebab dia reti kalau tak pun anak dia ajar. Ataupun kalau dia tak ada anak yang ajar, kamu rasa kalau dia tak ada anak yang ajar, kamu rasa disebabkan oleh interface dia yang sangat mudah, interface dia yang membantu orang tua tersebut, pakcik tersebut atau atuk tersebut menggunakan sistem tu, kamu rasa adakah itu pun satu faktor yang akan mempengaruhi penggunaan sistem tu? Kamu rasa ya tak? Ya. Ya ke? Ya. Jadi benda-benda ni adalah antara benda-benda yang perlu diambil kira oleh kita sebagai pembangun sistem ataupun sistem developer. Kamu semua ni pun bakal sistem developer kak. Tak dapat lagi, percaya cakap saya, tak dapat lagi punya kau ni daripada disiplin sains komputer. Okey. Next, kita dah tahu dah kehendak pengguna, kita dah senaraikan dah. Kemudian kita pun nak bangunkan model tersebut. So bila kita nak bangunkan model kan, kita akan guna carta alih. Siapa ingat lagi carta alih ni, simbol-simbol ni guna untuk apa? Sikit-sikit. Sikit-sikit Go. Ingat. Okey lah. Kamu kena ingat lah. Sebab benda-benda ni kan kamu akan hadap sampai kamu mati. Kamu pergi ke klinik pun ada carta alih. Kan? Betul tak? Klinik kesihatan tu carta alih, dia beritahu kamu. Okey, mula kat sini. Daftar. Lepas daftar buat apa? Tunggu nombor panggil. Lepas tunggu nombor panggil buat apa? Cek suhu badan. Ambil berat badan. Lepas tu ambil tinggi, kira BMI. Okey, lepas tu tunggu untuk jumpa doktor. Itu pun carta alih juga, nampak tak? Sampailah last sekali ambil ubat sebelum tamat. Ambil ubat lepas tamat. Nampak? Itu pun carta alih. Jadi benda tu simple. Dan benda ni bukanlah satu benda yang baru ataupun perlu ditakuti. Tak perlu takut pun benda ni. Kamu akan hadap benda ni hari-hari. So, bila kamu dah hasilkan framework kamu dah design framework kamu kamu pun check balik. Betul ke sistem ni
menepati persoalan kajian ni, objektif kajian ni? Betul ke hasil akhir dia, maknanya output sistem kamu tepat dengan kehendak pengguna. Bila kehendak pengguna mesti objektif dia lah, objektif kajian, objektif projek kamu lah. Jadi kalau macam tak betul kan, aku minta diet punya menu kan, menu diet, tapi yang keluar jenis senaman pula kan, jenis senaman yang sesuai untuk pengurusan diet. Tak betul. Nampak, benda tu benda yang sangat kritikal. Jadi kalau kamu tak fokus, maka kamu tak akan selesaikan masalah sebenar. Malah dia akan jadi confused. Apa hal pula sistem ni jadi lain? Sebab apa? Sebab bila kamu buat projek, mula projek, kamu buat satu persoalan kajian. Dia adalah saling berhubung kait. Dia saling berhubung kait sebab dia macam satu novel yang kamu baca. Dia tak boleh ada cerita tu tergantung. Tak faham, orang tak boleh nak hubung kait cerita tu. Jadi novel tu patut dibuang ke dalam tong sampah. Samalah juga dengan aplikasi kamu. Kalau aplikasi kamu tak menepati persoalan kajian ataupun tak menepati objektif kajian dan tak mengeluarkan hasil akhir yang dijangka, maka aplikasi tersebut juga wajarlah dibakul sampahkan. Masa dah berjalan, duit dah keluar banyak kan, poster dah keluar, print berpuluh-puluh poster kan, kos semua tu, kos masa, kos duit kan, kos dah jalan, tiba-tiba hasil akhir tu dibakul sampahkan. Jadi itulah yang kita tak boleh, kita sebolehnya kita nak elak. Sebab apa kita nak elak? Balik-balik pada objektif. Kamu tengok pada objektif kamu. Kamu rasa kamu punya aplikasi ni menjawab tak persoalan kajian kamu? Dia kena tak dengan objektif kajian kamu? Okey, macam mana nak lari daripada masalah ni? Masalah kos masa dah buang, aku dah terbazir masa kan. Rupa-rupanya, kamu ingat tak? Saya beritahu kamu pasal literature review. Bila kamu baca literature review, ada certain research, certain kajian ataupun certain project yang gagal dan dilaporkan. Tapi kamu tak baca. Kamu tak baca yang gagal tu sebab kamu rasa kamu punya otak, kamu punya idea boleh jalan punya. Korang baru 16 tahun ni, saya 36 tahun. Saya ada 21 tahun beza dengan kamu. Dalam saya 21 tahun beza dengan kamu pun saya masih lagi buat benda-benda yang agak gagal. Tapi sebab apa? Hanya kerana saya malas nak baca literature review. Saya rasa dengan satu kaedah ni dapat menyelesaikan banyak perkara. Sedangkan bukan satu kaedah yang menyelesaikan banyak perkara, banyak kaedah yang menyelesaikan satu perkara. Nampak tak? Nampak tak ayat tu? Confused tak? Bukan satu kaedah dapat menyelesaikan banyak perkara, tetapi banyak kaedah dapat menyelesaikan satu perkara. Banyak kaedah. Jadi setiap kaedah tu kamu kena tengok satu. Kalau malas pun baca abstrak je lah. So, ada sesetengah hasil ataupun projek kan, diorang gagal. Dan diorang tak malu untuk melaporkan kegagalan mereka. Kerana mereka tak mahu the next researcher, the next candidate ataupun the next successor, kamulah buat benda yang sama. Dan mereka akan tuliskan laporan sebab dan hujah untuk perkara tersebut gagal. Lulus pun kita hasilkan laporan, gagal pun kita hasilkan satu laporan. Dan bila gagal, kita kenalah buat post-mortem. Bila buat post-mortem ni kan, kamu tengok balik, kita akan semak balik satu demi satu. Bermula dengan persoalan kajian, lepas tu
pergi kepada objektif kajian dan tengok juga hasil akhir projek tu. Adakah hasil akhirnya menepati kehendak kajian. Alright. Okay. Senang ke susah agak-agak? Senang ke susah agak-agak? Ke benda ni tak buat lagi ni, dia gayat sikit. Ke macam mana? Apa pendapat kamu? Tak buat lagi kayak sikit. Kan saya cakap ni InsyaAllah boleh cikgu. dia insyaAllah boleh. Tapi dia kena hands on. Benda ni kena buat guna tangan sendiri. Baru kamu tahu seronoknya gagal ataupun seronoknya lulus, ataupun seronoknya projek tersebut menjadi. Itulah benda yang akan kamu hadapi dalam kehidupan. Kamu tahu apa habis SPM kita try kerja GrabFood, boleh kaya ke tak? Tak boleh kaya lah, macam penat je. Okey lah, apa kata aku join team developer apps GrabFood? Kita try. Boleh menjadi kerja pun senang, lepak kat office je kan, tapi duit masuk. Daripada aku bawa motor GrabFood tu kan, baik aku bina yang baik aku join buat jadi sistem developer. Duit senang kan, makan commission je, relax je. Itulah antara benda-benda yang kamu kena kamu akan hadapi ya. Macam dah cerita lain lah pula, tapi macam mana saya nak kaitkan dia. Apa tadi? Macam mana saya boleh hubung kaitkan cerita tu? Cerita apa cikgu? Yang mana? Cerita kamu habis SPM. Lepas tu kamu nak try jadi bawa GrabFood kan? Grab. Grab kan? Lepas tu kamu rasa macam tak kaya, lambat, lepas tu penat kan? Tapi dia tiba-tiba kamu ada idea, daripada aku bawa GrabFood ni lebih baik aku join sistem developer, betul tak? Betul tak? Tiba-tiba duduk kat office, aircon kan, nak makan commission je, ada order dapat duit, ada order dapat duit. Memang order lalu macam tu, macam air je kan duit tu. Berbanding dengan kamu bawa motor tu, lalu panas, lalu hujan, bawa makanan untuk orang lain. Jadi yang mana satu kamu rasa lebih mudah? Duduk pejabat. Duduk pejabat lah. Duduk pejabat. Orang semua nak manja lah, duduk pejabat lah. Jadi kena jadi sistem developer lah instead of bawa GrabFood. Jadi pemikiran macam tu yang saya nak. Pemikiran maknanya instead of kita menggunakan tulang empat kerat ni untuk mendapatkan rezeki, apa kata kita guna otak saja untuk generate income. Itu adalah dua perkara yang berbeza sebenarnya. Bila kamu guna tulang empat kerat, kamu tahu apa yang kamu sedang buat. Kamu tahu kepenatan tu macam mana. Berbanding dengan kamu duduk gunakan otak, fikir, gunakan kemahiran soft skill kamu dalam mencipta aplikasi ataupun mencipta peluang-peluang yang ada ataupun membuat inovasi kan. Jadi benda-benda itulah lebih memudahkan kamu dan hasilnya lebih lumayan. Jadi insyaAllah kamu akan merasai pengalaman-pengalaman tersebut seperti mana saya dah lalui. Jadi kita akan hidup lepas SPM, kita akan buat macam-macam untuk keperluan, untuk sustain hidup kita kan, untuk membantu keluarga kan. Jadi salah satunya adalah menceburi bidang software development. Alright. Tugasan kamu ya buat kumpulan 2 hingga 3 orang. So first kali kamu kena pasti masalah yang ada di sekitar, yang mana kamu boleh generate satu idea ataupun kamu boleh design satu aplikasi yang mana mungkin dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Then yang kedua, bila kamu dah
bincang. So kamu nyatakanlah soalan kajian kamu dan juga objektif kajian kamu, dan juga buatlah 3 hingga 5 tinjauan literature 3 hingga 5 tinjauan literature seperti mana yang saya ajar sebelum ni. Okey, tak apa. So sekarang saya bagi demonstration untuk kita menghasilkan framework ya. Okey, sekejap. Alright. Okey. Okey. Ingat lagi tak kes sahabat kita? Okey, dia nyatakan, nampak tak pada skrin saya tu apa? Nyatakan permasalahan kajian anda. Nyatakan permasalahan kajian anda. Okey. Sekejap. Ini boring. Okey. Kita ambil ni lah topik ni. Topik ni tak habis lagi, tak berbincang. Alright, nyatakan masalah kajian anda. Okey, kekangan masa dan kekurangan barangan dapur sepanjang tempoh PKP menjejaskan sistem diet kanak-kanak dan menjadi tak seimbang. Kat sini pun kamu nak maka terdapat keperluan dalam mewujudkan sistem aplikasi yang dapat membantu remaja masa kini. Nampak? Simple je. Saya nak ayat-ayat kamu dalam assignment minggu ni lebih kurang macam ni lah. Boleh? Boleh. Alright. Okey, kemudian nyatakan persoalan kajian ya. Okey, persoalan kajian dia apakah yang boleh dilaksanakan ya. So yang ini kita buang. Okey. Apakah yang boleh dilaksanakan untuk membantu kanak-kanak mendapatkan makanan seimbang. Makanan seimbang mencukupi sepanjang PKP. Okey. Alright. Kemudian kamu nyatakan objektif kamu untuk menghasilkan sebuah aplikasi ya. Yang menyediakan makanan seimbang. Okey, kemudian kamu buat literature review. Okey buat literature review macam mana yang saya ajar sebelum ni. Buat karangan dia, kamu buat apa yang pernah orang buat, apa yang belum lagi orang buat, apakah yang kamu punya idea. So, bila kamu nak buat idea kamu, so kamu nak masukkan, kamu nak guna carta ahli, betul tak? Carta ahli. Kan? Sekarang saya tunjuk apa? PowerPoint kan? Ya. PowerPoint. Okey. Okey, carta ahli. Okey, mula. Mula. Jelas ke? Tak jelas. Jelas ke? Okey. Alright Okey, mula Okey, kita nak buat aplikasi diet kan? Aplikasi diet kita tulis siap-siap aplikasi framework apa? Rangka kerja aplikasi
kita siap tajuk dia kat sini. So okay. So lepas mula maka kita nak okey. Jelas ke? Nampak lebih jelas ke tak? Okey. So kamu pun berdasarkan survey kamu, first kali yang kamu nak tahu adalah umur kanak-kanak kan. So umur kanak-kanak kamu nak masukkan okey, dapatkan umur kanak-kanak. Dapatkan umur kanak-kanak ni kita guna shape apa? Input output bentuk diamond. Diamond proses. Diamond tu ni bentuk apa? Rhombus ke apa? Ni bentuk apa ni? Bentuk apa tu? Trapezium. Parallelogram. 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 Okeylah. Menyebutnya. Okey, jadi okey, dapatkan umur kanak-kanak. Okey. Kan? Okey, dapat umur kanak-kanak. So next yang kamu nak buat adalah kamu masukkan kamu mestilah ni hero lagi kan. Bila dah dapat umur kanak-kanak maka kamu pun buat proses lah. Proses bentuk apa? Dia punya ni kan, rectangle kan. Okay. Kamu pun buat perkiraan ataupun cadangan menu makanan seimbang. Kan? Ini yang simple ya. Mungkin kamu boleh cambah-cambahkan kawasan ni ya. Contohnya macam okey. Okey macam ni. Mungkin macam ni ya. Mungkin kamu masukkan satu soalan ya, soalan mana okey. Right. Okey, adakah umur lebih 6 tahun. Soalan kan? So bila soalan ini timbul maka ada dua pilihan. Nampak? Satu situ, satu sini. Ya ataupun tidak. Okey, bila ya maka kamu akan proses ataupun dapatkan kalau umur lebih 5 tahun dan sebelah ni kita tulis ya. Allah. Kita nak tulis dia. Okey. Ya. Okey. Manakala sebelah lagi tidak okay. Umur lebih 6 tahun, ya. Dapatkan menu ataupun propose. Propose apa? Cadangkan menu Allah. Makanan untuk kanak-kanak dewasa ke kanak-kanak. Kalau yang lebih 6 tahun kita panggil apa? Infant. Sekolah rendah. Rendah. Okey, untuk sekolah rendah. Jadi benda yang sama ni kita buat cadangkan menu makanan untuk bayi. Bukan bayi apa? Tadika. Kanak-kanak tadika.
Tak boleh juga tadika kalau 1 tahun, bukan tadika. Kecil. Toddler, baby. Apa ya? Julat tu. Julat 1 tahun ke 6 tahun kita panggil apa ya? Okey. Okey, kalau dah tak nak. Okey. Kemudian okey, kamu akan paparkan menu yang kamu apa? Yang dicadangkan. Jadi kat sini ada arrow. Dia akan pergi ke sini. Nampak? Jadi yang ini pula akan pergi ke Allah. Dia akan pergi ke sini. Sambung. Nampak? Cantik. Kan? So hasil akhir dia adalah memaparkan makanan yang dicadangkan oleh sistem kamu. So, last kali adalah apa? Last kali tamatlah. Tamat dan kita bubuh. Okey. Nampak? Lengkaplah satu sistem aplikasi kamu. Tetapi pada bahagian cadangkan menu makanan sekolah rendah ni, pada cadangkan menu makanan sekolah rendah ni, kamu kena detail sikit lah. So kalau cadangan menu makanan sekolah rendah, kamu boleh juga keluarkan by hari tau. Maksudnya by hari ke ataupun by menu. Maknanya hari Isnin ayam goreng kunyit, hari Selasa ayam masak merah, hari Rabu ayam masala, hari Khamis ayam je. Sebab apa? Alah, budak sekolah rendah makan ayam je, ikan tak makan. Betul tak? Selalu macam tu kan? Betul. So kamu gunalah shape bulat ni. Dan disambunglah cadangkan menu untuk sekolah rendah. Kat sini kamu akan pecahkan kepada beberapa bahagian, ataupun kamu akan kamu akan lebih detail kat sini ya. Kamu akan lebih detail kat sini. Menu by hari ke. Okey. Ataupun kamu akan guna cadangan menu makanan untuk sekolah rendah. Hari sekolah. Hari sekolah. Ni contoh saya lah. Contoh kalau kamu lebih kreatif mesti banyak lagi kan. Okey, hari sekolah ya atau tidak kan? Hari sekolah ya. Okey. Hari sekolah ya atau tidak ya ataupun tidak. So kat sini pun kamu ada keluarkan ya. Sini pun kamu keluarkan tidak. Okey, ya tidak. Okey. Bila kamu keluarkan ya atau tidak ni, okey, hari sekolah ya tidak. Kalau hari sekolah kita makan yang ringkas. So kamu cadangkan hari sekolah makan papar menu nasi ayam. Cadangkan sorry. Kamu akan cadangkan menu nasi ayam Cadang adalah proses ya, dia bukan output. So cadangkan menu nasi ayam atau nasi tomato. Okey. Kalau hari cuti itu hari sekolah, kalau hari tak sekolah, biasanya makan apa? Hari tak sekolah. Makan.
Kalau hari tak sekolah, Maggi. Maggi. Yalah kesian dengan adik kamu. Maggi. Roti-roti kaya. Ya, roti lah. Roti sandwich lah. Puasa. Sandwich. WITCH. Sardin atau burger apa? Burger yang sihat lah. Apa yang burger sihat. Istilah burger kamu burger sihat kan. So ini akan bersambung kepada apa ni, kepada mana dia akan bersambung. Nampak. Jadi nampak lebih cantik. Sharp cerita lintas itu. Alright, nampak. Jadi kamu nampak kesinambungan dia. So saya nak highlight cadangan menu untuk sekolah rendah kan. Mesti ada calculation dia apa semua kan. So calculation dia tapi kita tak guna calculation. Dalam kes saya ni saya tak guna calculation. Saya hanya nyatakan hari sekolah ke tidak. Itu je. So hari sekolah kita bagi dia orang makan nasi ayam ataupun nasi tomato. Hari tak sekolah kita bagi dia orang kita buat sandwich sardin ataupun burger sihat buat bersama-sama dengan adik. Kan? So do dengan menu ni, menu untuk kanak-kanak mana bawah 6 tahun ni. Bawah 6 tahun bubur. Jadi kamu kena buat benda yang sama jugalah. So ini lebih detail. Menu apa untuk budak sekolah rendah? Macam mana kamu menentukan menu tersebut? Kan? Betul tak? Jadi mungkin terbalik. Nasi ayam dengan nasi tomato ni hari cuti lah boleh buat. Banyak masa kan. Hari sekolah makan sandwich lah sebab dia orang sebab kita pun tak banyak masa, kita pun nak belajar. So kamu boleh gunakan logik ataupun gunakan keperluan pengguna tersebut untuk untuk menentukan menu-menu tersebut. Menu yang boleh disediakan dengan cepat. Senang ke susah agak-agak? Macam ada idea ke tak ada idea dengan projek yang bakal kami buat? Tak berani nak janji. Okey, macam ni. Contoh ni saya akan bagi. Saya tak masalah. Cuma janganlah ambil yang saya punya. Buatlah kamu punya. Okey. Kan? Saya dah ambil menu diet. Kau ambil lah menu lain pula. Buatlah projek lain. Banyak lagi projek selain daripada diet seimbang ni. Banyak idea. Kau banyak idea. Okey. So, ini adalah satu. Okey, ni saya save dulu. Saya share dengan korang. Ini apa ni? Okay. So ini adalah kamu punya cadangan. And then okay, lagi satu apa lagi? Okay, kita dah. Okay, ini pun nak juga ke? Literature review ni nak juga ke? Tak payah kot kan? Dah ada tadi kan? Dah ada kan sebelum saya dah share kan dalam Teams kan? Literature review ni nak juga ke? Tak payahlah ya. Dulu. Boleh juga. Nak cikgu. Nak juga. Okey lah. Okey. Saya uploadkan ke dalam Teams. Okey. Okey, saya upload lah. So, kau boleh rujuk benda ni untuk faham apa yang bakal kau buat lah.
So first kali kamu selesaikan teacher review, and then try untuk design dulu. So next week kita akan buat poster. Next week kita akan buat poster. Kita akan buat poster. Kita akan fill in poster ni. Senang je, seriously senang. So kita akan fill in poster. Saya akan bagi share. Saya akan share file ni minggu depan. Jadi okey. Jadi kamu boleh tengok format poster ni. Okey, logo kamu boleh ubah-ubah lah, tajuk kajian kan, nama kumpulan. Nampak ke? Nampak dah ke? Belum? Tak nampak? Nampak je, Cikgu. Nampak So nampak. format poster dia ni minggu depan lah saya ajar. Okay, tajuk kan, logo, kemudian pengenalan yang tak masalah kan, kemudian gambar-gambar bahan utama ke apa ke, objektif kajian kamu, kewajaran kajian. So pada hari ini kamu perlu form satu kumpulan dulu ya, dengan kelas yang baru ya, bukan kelas yang lama ya. Boleh say goodbye, boleh buat farewell party pada kawan-kawan lama. And then kamu buat satu kumpulan baru, maknanya dalam 2 ke 3 orang. Kalau boleh 3 orang terus lah kan, sebab kita satu row kan 3 orang kan. So satu tim tu akan bekerja bersama-sama. Buka sekolah esok, kamu akan print poster kamu. And then kamu akan print poster kamu, dan kamu akan kita akan buat persembahan. So masa tu kita boleh edit poster. So 2 minggu hadapan adalah waktu untuk kamu print, dan kamu edit poster kamu, dan kamu boleh, maksud saya edit dulu baru kita print. Lepas tu kamu akan present apa projek kamu, apa cadangan kamu, so apa objektif dia, apa yang kamu dah tahu, apa yang cerita orang-orang sebelum ni dah buat. So based on apa yang kamu present tu, markah akan diberi. Okey, sebenarnya semester ni sangat senang lah sebab tak ada coding. Just buat saya punya assignment, lepas tu jawab soalan exam kan. InsyaAllah semua boleh lulus, tak ada masalah. Tapi tak apa, yang poster minggu depan, yang pastinya minggu ni ada, dah ada assignment projek berkumpulan. Kamu nyatakan nama kumpulan kamu, nama sahabat kamu 2 orang lagi, atau seorang je yang perlu upload ya. Tak perlu sampai semua orang upload ya. Hanya seorang saja yang perlu upload. And then upload, dan kemudian dah upload, lepas tu lepas tu saya dah tahulah, maknanya tim ni berapa orang ni, ada satu tim. Okey. Boleh? Okey ke? Okey ke semua? Cikgu. Ada soalan? Ada soalan ke? Tak ada, cikgu. Ya, betul. Asasa boleh buat? Asasa boleh buat tak? InsyaAllah. Berkumpulan ni boleh buat tak asasa? Boleh kot. InsyaAllah. Ya. Allah boleh. InsyaAllah boleh, mesti boleh punya, tak ada masalah lah. Sebab apa? Kamu buat teamwork. Then saya percayalah lebih teamwork ni dia akan lebih menarik lah. Sekejap Hello. Ya, cikgu. Ya, cikgu. Benar. Okay. Okey, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Baca beramai-ramai. Okey. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan.
Terima kasih, Go. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Go. Pada kelas terusnya. Terima kasih, Go. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Go.